بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita. InsyaAllah malam ni ayat yang 239 surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Minggu sebelum ni kita dah bincang dengan panjang lebar ayat mengenai umur munazimah. Bagaimana kita tengok hukum hakam perkahwinan, bagaimana hukum hakam perceraian. Banyak perbahasan-perbahasan mengenai hukum tersebut. Maka bila banyak sangat, maka ayat yang minggu lepas, penutup kita minggu lepas, Allah selitkan dengan ayat umur muslihah. Kenapa Allah selit dengan hukum muslihah? Supaya pembaca Quran bersiap siaga untuk memastikan umur munazimah, iaitu hukum hakam kita mematuhi peraturan sesama manusia, mereka mematuhi adab-adab berkeluarga, mereka mematuhi segala perkara-perkara yang berkait rapat dengan hubungan di antara manusia dengan manusia yang lain ataupun dipanggil hukum adat. Maka Allah jelaskan perkara-perkara tersebut tidak akan lancar. Perkara-perkara tersebut tidak akan berlaku dengan sebagaimana yang Allah syariatkan selagi mana kita tak jaga umur muslihah.
Umur muslihah yang Allah tutupkan baru ni pada minggu lepas ialah jagalah solat. Hafizu ala solat, hafizu ala solati was solatil wusta. Jagalah solat seperti mana solat wusta. Wa qumu, bukan sekadar jaga saja. Wa qumu lillahi qanitin. Di samping jaga, masa solat tersebut adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jaga solat, maka barulah perkara-perkara lain Allah akan jaga. Maka kita kena jagalah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok pelanggaran masyarakat dengan rasuahnya, dengan perceraiannya, dengan berbagai, dengan 1000 masalah. Kita tengok kenapa lah manusia ini semacam tu. Rupa-rupa cek lah solat dia. Maka sama ada dia tak jaga solat, ataupun kalau dia jaga pun tak sempurna solat dia. Ada sesuatu yang tak betul dengan solat dia. Sama ada daripada air wuduk lagi, solat lagi, khusyuk tak khusyuk lagi. Daripada ambil air wuduk hingga salam, ada benda yang tak kena pada solat dia. Maka ketika itulah perkara-perkara dunia yang lain akan haru biru. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Itu yang minggu sebelum ni. Maka pada malam ini pun ayat yang kita baca sekejap tadi pun memandangkan penting sangat penjagaan solat. Dua perkara, solat kena jaga. Yang kedua, lepas jaga, ikut waktu, perbanyakkan sunat, solat sunat. Dan setiap solat tersebut kena khusyuk. Itu yang sebelum ini. Bab yang seterusnya, walaupun ada masalah-masalah lain yang timbul, maka solat juga perlu kita usahakan. Ayat kita baca tadi. Tengok bagaimana tidak ada ruang langsung untuk kita tinggal solat. Tidak ada ruang langsung untuk kita tak khusyuk dalam solat kita, kecuali ada yang Allah cerita. Khusyuk ada kelonggaran, tapi jaga solat tiada kelonggaran langsung, kecuali diringankan solat bila ada musibah yang menimpa ataupun darurat-darurat yang lain. Tengok ayat tadi kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in khiftum, maka jika kamu takut. Tadi solat tadi kena jaga solat, yang kedua kena khusyuk. Walau bagaimanapun ada pengecualian dia. Kalau kita ada sesuatu yang menakutkan kita berlaku, perang ke, apa lagi, banjir besar ke, harimau kejar kita ke, apa-apa saja yang menyebabkan kita berada dalam ketakutan, tak boleh solat macam biasa, tak boleh khusyuk, tak boleh berdiri, tak boleh ambil wuduk. Allah kata, fa in khiftum, maka jika kamu takut dengan apa-apa saja yang berlaku. Ini fiqh banyaklah membahaskan takut apa. Jadi kita tak buka kitab fiqh, kita hanya belajar macam ini. Kita tengok kitab fiqh lain kali bagaimana penyebab-penyebab takut, jenis-jenis takut tersebut. Bila timbul keadaan kita tak susah, kita nak jalankan solat secara aman, maka farijalan, takdir kat sini, maka solatlah kamu sambil kamu berjalan. Maknanya tidak ada air wuduk, tidak ada apa-apa, maka Allah perintahkan solat juga. Boleh. Sebab tu setengah orang ada kita kan, solat apa tu? Solat hormati waktu. Walaupun dibahaskan panjang lebar ni, bab fiqh panjang sekali. Ada guru-guru kita kata tidak ada solat hormati waktu. Ada pihak lain kata berdasarkan hujah-hujah dia ada solat hormati waktu. Maka banyak perbahasan fiqh. Kalau dia taksub dengan satu-satu, kita pun samalah. Orang kata ada, kita kata tak ada. Orang kata ada, kita kata ada. Tapi kalau mazhab Syafi'i ada. Daripada kalam Imam Nawawi dalam 23 mazhab Syafi'i ada solat menghormati waktu. Ini mutasyabihat. Mutasyabihat. Bukan, ini bukan mutasyabih. Maksud dia yang lebih bukan mutasyabih juga. Dia maksud yang dia ni maknanya bukan mutasyabih sangat, tapi ditafsirkan berbagai-bagai. Tetapi syarat Imam Syafi'i untuk solat hormati waktu ni ketat syarat dia. Suasana yang tak boleh ambil air wuduk, suasana yang amat-amat menakutkan, tidak ada air. Atas kapal terbang ada boleh ambil air, boleh bawa spray kan.
Ada juga pendapat mengatakan boleh tayamum dengan tepi-tepi kapal terbang tu, tapi orang lain kata ada tak ada kau dibahaskan. Tapi Ibnu Taimiyah pun kata ada. Ni kata kejut tu. Ibnu Taimiyah sendiri pun kata ada solat apa tu waktu-waktu. Walaupun sebagai besar kita sunnah kita Arab Saudi tak ada solat waktu. Berbeza bab fiqh bab keluasan. Maka bila apa yang kita belajar, kita peganglah. Itu sebenarnya bab fiqh ni. Daripada mana kita ambil ilmu tersebut, kita pegang apa dari bukti yang kita ada. Tengok nak berbandingan dengan dia. Jadi yang sebenarnya adalah Dan Imam Syafi'i ada. Tapi syarat dia tak boleh sembarangan. Kena betul-betul kita dalam keadaan darurat. Betul-betul tak boleh ambil air wudu. Betul-betul tak boleh nak berwudu. Kata itu. Ada dia pegang satu hadis. Saya pun tengok hadis ni, tapi antara kasarnya ada orang hilang rantai. Saya tengok siapa. Dipinjam kata pada orang lain. Cari-cari tak jumpa, dah luput. Hampir luput waktu solat. Maka dia pun tak tahu apa lah. Tak ada air wuduk ambil apa, dia solat. Bila tanpa ambil air wuduk apa. Lepas semua sekali dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata okey tak apa. Ketika tu keluar turun ayat mengenai tayamum. Tapi syarat setengah tu bertaklidkan tayamum, tak boleh tayamum. Tayamum belum lagi diturun ketika tu. Syariat tayamum belum keturunkan lagi. Maka lepas tu dia orang tayamum bolehlah solat dengan bertayamum. Tapi dia orang pegang pada perkara-perkara ni setengah-setengah mas. Tapi dia ijtihad. Betul lah. Kita kata tak betul. Saya tengok semula 2-3 perkara dahulu yang kita keras. Setengah orang keras dengan tidak ada solat tu. Tapi sekarang ni dia boleh jumpa perkara ni, dia reda sikit lah. Dia tak berapa nak apa dipanggil, nak mengekalkan fahaman. Maknanya khilaf. Pandangan qaul Imam Syafi'i, sebenarnya Imam Nawawi jelas. Cuma pendapat mereka depan. Yang pertama lepas solat hormati waktu, majoriti dia mengatakan ikut mazhab Syafi'i ini kena qada balik. Bila jumpa tempat yang ada air, jumpa tempat boleh apa tu tayamum, kena qada balik. Ada juga orang kata dalam penjara. Dalam penjara mana dia orang katakan ni tak tahu Allah lah. Contoh untuk senang, kata di penjara sebut tidak ada air, tak ada debu, tak ada apa. Penjara yang dibuat daripada semua besi. Kalau kata penjara dibuat daripada sini, mungkin dia boleh ada debu-debu kan. Penjara dibuat daripada yang besi, yang langsung tidak ada ruang untuk bertayamum. Ketika itulah solat hormat waktu boleh buat. Orang kata pula bila nak qada balik. Itulah pendapat Imam Syafi'i tadi. Sebagai besar katakan kena qada. Apa nama soal lagi? Dia katakan tak qada, memakai dengan tu. Kalau tak ada tu, kalau masuk penjara tu mungkin 10 tahun ke 20 tahun kemudian baru qada. Ataupun kalau tak qada pun kiki macam ni dikecualikan. Mana panjanglah peribahasa fiqh ni. Kena belajar fiqh pula lah macam tu Tapi kalau betul-betul tidak ada dibenarkan sama sekali macam kita nak baca ni setengah mazhab Syafi'i pegang benda ni lah. Dalam kata takut. Contoh tengah berperang, tengah pedang ni. Tengah berlaga pedang macam mana nak sembahyang? Masuk waktu Zuhur. Bagaimana nak sembahyang ketika tu? Tak sempat langsung. Maka sambil lari ke sambil kejar dia ke, boleh solat ketika itu. Alat tadi kan? Fa in khiftum farijalan. Maka sambil jalan pun solatlah ketika itu. Dengan tak ada air wuduk, dengan tak tahu kiblat ke mana, tak tahu. Tengah perang, tengah menakutkan. Maka tengok tu. Kena solat juga. Maka betapa Allah tekankan sangat umur muslihat. Maknanya tidak ada ruang langsung untuk kita tinggal solat. Dan ceritanya tu kata orang sakit tadi tak boleh duduk, ada kat tafsir macam tu. Maksud farijalan au rukbanan ini, maka duduk kalau duduk kalau berdiri duduk, kalau duduk baring tak boleh baring, tidur tak boleh sama baring tidur dah. Tak boleh baring atau tidur ini dengan kerdipan mata. Ini merupakan betul-betul solat tadi. Tak air untuk pun buatlah. Bagaimanapun itulah pandangan-pandangan lain. Ustaz. Itulah Ustaz tanya sebut pasal solat. Bapa betul saya kan sekarang ni dia tak sihat. Okey. Jadi isteri saya mengadu dengan saya tadi. Bismillah. Dia nak sembahyang maghrib. Tapi tadi sembahyang asar pun dia macam tak betul. Orang itu layak solat. Dia macam dia. Dia solat asar tadi pun tak berapa nak betul. Dia nyayuk kan? Di mana? Kalau nyayuk dikecualikan. Kalau Tapi betul-betul dia minta juga dia. tak apa pun suruh buat.
Bila kita ni dah, Allah kata bila dalam umur kita ni bayi, dewasa, tua dan panggil apa tu? Nyayuk lah. Bahasa Indonesia panggil pikun lah. Dah renta. Dah renta tu dia kembali balik kepada budak balik ketika tu dia tak ada apa dah. Segala amalan lama ni kalau dia istiqamah masa tu dia akan benda macam tu lah. Solat penting sangat. Maknanya kalau kita tengok benda lain tadi, solat kita begitu kritikal lah. Cuba kita pergi cek hospital, tak orang solat ketika hospital. Tadi saya pergi melawat hospital, kena sedih lah. Masalah sakit, ada sakit jantung, dah tengok tadi. Tapi waktu solat, saya lama dulu lah. Zuhur hingga lama dulu ya. Tak ada rasa tanya, tak ada boleh. Dah, benar. Sedangkan dah dalam keadaan tu dah. Mana jauh lah, jauh. Maka fa in khiftum farijala, maka jika kamu berada dalam keadaan takut atau berada dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan mana-mana saja yang tak boleh ikut secara aman, maka farijala, maka sambil berjalan pun kamu perlu solat yang takdir itu atau rukbanan, atau berkenderaan, atau kenderaan pun tengah berperang masuk waktu solat. Ini macam orang sakit di hospital. Ya. Di dalam hadas kecil pun boleh. Kalau tak tahu apa, kalau tak mampu dah buat. Kecuali ada anak cucu yang boleh ulu-ulu dengan dia, nak cerita lah. Kalau tak boleh, tak apa. Boleh. Boleh. Tak ada apa. Tak ada wuduk, tak apa. Guna kedipan mata pun tak apa. Maknanya kalau anak cucu ni pandai ke cerita dengan dia, tak apa, senang kan, senang lah. Dia masuk kategori solat sunat waktu tu. Ya, orang tak ambil wuduk tadi tu. Sakit. Solat waktu. Solat sunat. Waktu. Cuma kalau sihat, kalau jumpa tempat aman, ayat sebenarnya. Mana cerita-cerita ni yang tidak ada suasana yang diboleh kita ambil wuduk, tak boleh kita bertayamum. Maka dalam keadaan takut, dalam keadaan amat kritikal lah, maka boleh sampai berlari pun boleh solat. Naik dalam ke atas kenderaan pun boleh solat ketika tu. Tapi kalau kita solat naik kenderaan lain ni bukan tu. Itu solat sunat saja, naik bawa kereta, tu lain cerita kan. Itu solat sunat lain. Itu kasar ke? Macam mana? Sunat tu dalam berjalan berpulang. Kasar ke apa Ustaz? Dia begini, dia waktu tidak ada satu khusus. Maknanya sekadar kita niat saja. Niat nak solat. Cara mana pun tak apa. Cara tak ada titik. Tengah orang kejar tengah berlari ni, bagaimana solat? Selalu ada orang pancung leher kita. Tengah lari solat ketika tu. Salah satu. Maknanya solat semacam mata pedang. Mata pedang dan berperang kita solat ketika tu. Macam tu lah. Niat saja dan buat keadaan di mana kemudaratan tadi. Ustaz kena lengkapkan rakaat dia. Oh, tak payah. Ada mengatakan 2 rakaat dengan 1 rakaat. Yang ni satu solat lain lagi, solat khauf. Solat perang. Itu okey lagi, aman lagi pasal satu pihak solat. 1 rakaat kan? Dia berpaling, orang lain pergi masuk pula. Itu betul tak perang lagi. Lepas ketika macam tu tengah berperang ni, masuk waktu ini timbul. Kalau tadi boleh solat khauf tadi. Solat dalam keadaan ketakutan tadi lain lagi. Ini berat lagi daripada solat tadi, tengah berperang sebagai contohnya, orang nak pegang kepala kita, masuk waktu zuhur contohnya. Maka lari sekejap agak, niat solat, sambil perang. Sambil solat sambil berperang. Niat tadi sebenarnya. Dan ceritanya betapa Allah jaga solat lah cerita ni. Kita kalau masuk waktu, masak lagu dulu, lebih masak, basuh pakaian dulu. Habis basuh pakaian, basuh kereta dulu. Barulah solat zuhur, sambil masuk asar dah. Atau terluput zuhur. Tapi hukum Allah jaga. Pasal Ada mazhab yang kata tak payah saya. Ada dah mazhab yang memegang yang tak payah solat waktu. Ada? Majoriti masuk Allah tak ada solat waktu. Kalau tak ada itu. Ustaz, ada ke istilah solat qadha ni? Inilah kalau ikut Syafi'i tadi, bila kita luput ini, yang majoriti dia kena qadha ketika tu. Kena qadha pasal dia sama dengan kita terlupa ke ataupun kita dalam keadaan darurat lah, dalam keadaan kita tak sedar, tak boleh solat ketika tu betul-betul kritikal, kena qadha balik. Kalau macam orang tu kan, benda dia berlaku kat saya. 2
2010 saya kena jantung. Jadi wire banyak ni. Jadi saya tak berhitung kata 5 hari. Jadi saya rasa saya tak solat. Itu saya tanya tu. Boleh ketika tu. Ya. Betul-betul kritikal ketika tu. Betul ketika tu apa? Cukup Zohor, niat Zohor. Itulah murah kredikan mata macam mana cara pun untuk kita, kemampuan kita. Kalau boleh tunjuk, sujud, ala kadar lah. Ikut syarat solat tadi. Kalau kita ada aman. Tapi kalau kita berperaman dah boleh ikut lagi, tak boleh lah. Kita bayar takut mata pedang tadi. Lebih detail lagi daripada Itu yang jatuh niat saja. Yang kata sebenarnya niat bukanlah, maknanya Ya. dalam keadaan kritikal kita nak berperang lagi, nak solat macam mana ketika tu. Ikut tahap dia lah, ikut tahap dia. Boleh ya? Contoh satu lagi, Ah. kita lepas operation kena bius kan. Saya bius ingat dalam 3 hari, 2 hari saya mamai tau. Ketika itu saya tak solat. Ah. Saya tak macam orang kata. Oh, tak tahu apa lagi dah. Tak apa, itu lepas Itu tu kena solat. kena qada. Kena qada ketika pasal kita dalam keadaan apa tu tinggal dengan tak boleh buat lah, berapa waktu buat lah. Itu berbeza dengan yang dipertikaikan orang yang sengaja tak tinggal, itu ada perbahasan. Walaupun semua mazhab kata kena qada, tapi sekali lagi ikut kita ibu-ibu tu punya tak payah. Mana pun perbahasan ulama juga. Tapi mazhab kata semua kena qada. Cuma kita masa kita nakal. Masa umur 20 tahun ke 30 tahun ke, dah muda kan. Mazhab kena. Tapi Ibnu Taimiyah kata tak payah, pasal kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasal kita barulah terima sendiri. Atau kita lah boleh mengaji mana kan. Ada pegangan. Okey. Okey, kita tengok kitab fiqh nanti. Au rukban atau naik kenderaan. Lepas tu okey ah. Faiza amintum, dan maka apabila telah aman. Maka apabila telah aman daripada ketakutan tadi, harimau kejar kita stop atau bagi mana lari, kacau bagi contoh, maka fazkurullah, maka ingatlah kalian akan Allah. Ini ayat ni yang Haji kata ayat yang apa tu mutasyabihat tadi. Maknanya kita, apa maksud fazkurullah? Apa maksud ingat Allah ketika tu? Setengah tafsir mengatakan solatlah balik, jumpa tanah, tayammum, solat balik apa yang kita niat masa ketakutan tadi ya sempurna. Itu pandangan Imam Syafi'i majoriti. Ada juga mengatakan tak payah dah. Memandai dengan tadi dah. Mana 4 pandangan ni tadi ada semua mazhab fiqh. Tapi kalau kita rasa nak taat kepada Allah, tak ada masalah pun. Buat boleh tak? Tak buat boleh. Pandangan lah, ikut pandangan. Yakin yang mana? Atas kita lah tu. Kita pilih mana yang kita nak tadi. Soal nanti Ustaz. Kalau soal tadi, buatlah. Kalau kita was-was dengan nak ukur tadi, kita buatlah. Kalau ada masa, buatlah. Nah, benda-benda yang ragu ini, kalau kita yang paling bagus, kita pilih yang kita yakin, pilih yang tidak ada subhat. Itu cara dia. Yang kalau kita was-was tadi, jangan pilih yang tidak subhat, barulah hilang. Lepas tu fazkurullah, maka ingatlah kamu Allah. Tafsir mengatakan, separuh tafsir mengatakan macam contoh apa tu, Allahu Akbar. Apa dia? Yang biasa kita baca tafsir paling mudah tadi. Lupa nama sebab apa. Bukan yang tu lagi, yang panjang. Yang anak murid Ibnu Qayyim, apa nama? Ingatlah. Tak apa. Fazkurullah, maka ingatlah kamu pada Allah, macam solatlah. Kama allamakum, sebagaimana dia telah mengajari kamu cara-cara solat adalah ambil air wuduk komplit semua sekali ketika aman. Malam takunu ta'lamu, di mana sebelum ini kita tahu pun mengenai cara-cara solat tersebut. Jadi bila ada ilmu, ada ajar Quran kita, maka kita dah tahu yang dulunya kita tahu. Ilmu-ilmu ni bila kita belajar, tukar perjahit pada orang alim. Maka dulu tak tahu, sekarang belajar Quran, kita dah tahu dah perkara-perkara ini. Jelas Itu kenapa ayat umum muslihah ni dia tekan 2 kali ni. Pasal Allah tekankan solat ini mesti kita kena hafiz, kena jaga betul-betul. Kena jaga solat, jaga macam mana pun usahalah selesaikan solat kita. Walau bagaimanapun perkara tadi kan, khusyuk tadi,
waqumu lillahi qanitin, maka dirilah kamu solat dengan penuh taat dan khusyuk. Ini ada pengecualian. Kalau dalam keadaan takut ni mana boleh khusyuk lagi? Terbayang mata pedang nak penggal leher kita, ketika tak khusyuk ketika tu, kita ada pengecualian dengan keadaan khusyuk tadi. Maka khusyuk tadi ada tahap-tahap dia. Yang penting jaga tadi khusyuk tadi. Akhir solat kita kan kita istighfar, astagfirullah, 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 untuk menjaga solat kita tak khusyuk ditampung oleh zikir-zikir yang kita buat selepas solat. Mana orang penuh, kita ni orang awam ni khusyuk manja kan. Kalau ada cukup 10%, 20% kekhusyukan baru dah cukup baguslah kita lah. Kalau tidak, masuk saja bisikan-bisikan yang mempengaruhi kita. Boleh Okey, bila dengar ayat umur muslihah, walaupun dua ayat panjang tadi umur munazimah, maka ayat yang 240 Allah ulang balik umur munazimah. Tengok keadaan perkahwinan balik, tak habis lagi. Nikah kahwin, cerai, susu anak, tak habis lagi. Tengok begitu detail permasalahan keluarga kita. Kalau kita fail solat tadi, maka perkara-perkara ini amat senang kita tinggalkan. Tak peduli. Tak solat, rasuah ke, menzalimi isteri ke, menzalimi perkahwinan ke, perkara biasa. Lepas tu solat pun dia tak jaga dah. Maka perkara lain amat senang dia jaga. Pasal apa? Pasal Allah. Situ orang tak jaga Allah, dia lupa Allah untuk solat, maka Allah melupai dia. Ayat sebenarnya Allah melupai dia untuk buat perkara-perkara kebaikan yang lain. Takutnya tu. Semoga Allah pilih kita dan selalu memberi taufik untuk kita, insya-Allah. Ayat 240 kembali semula kepada umur munazimah. Topik pokok perbahasan kita. Wallazina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang hampir diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu, orang-orang yang nak wafat, orang-orang yang nak matilah, orang-orang yang nak mati di kalangan kamu. Nah, maka wa yazaruna azwaja, pasti dia akan meninggalkan isteri dia. Kalau suami dia mati, pasti ada isteri dia yang akan menjadi balu kan, menjadi balu kalau pasal mati. Maka bila mati suami, sepatutnya nak mati tadi, ini untuk dia ni. Ini pesanan untuk orang tua-tua yang dia rasa nak matilah dengan suami dia. Pesanan wasiat dia. Wasiyatan li azwajin, maka wasiatlah untuk isteri-isteri kamu, kena buat wasiat. Tulis surat ke, panggil orang saksi ke, ini wasiat aku untuk isteri aku, panggil orang saksi. Nak panggil siapa-siapa lah, saksi. Untuk apa wasiat tadi? Mata'an. Wasiat sikit mata', muta'ah. Apa? Sagu hati. Sagu hati, muta'ah ni sagu hati. Mata'an, kesenangan yang sementara. Bagi benda-benda, bagi baju ke, bagi hadiah, sagu hati. Sebab tu kalau orang kahwin muta'ah, Syiah kan, kenapa panggil muta'ah? Kahwin yang dapat sagu hati, bagi duit dengan dia. Bagi duit 5,000, kontrak, katakan setahun. Dapat setahun kahwin, habislah. Itu Syiah lah. Kahwin muta'ah. Maka di sini, muta'ah di sini ialah, maksud muta'ah ialah pemberian sagu hati, kan? Mata'ul hayat, kehidupan yang singkat. Kesenangan yang sementara. Maka di sini Allah kata, buatlah wasiat wahai suami-suami yang kamu rasa tua, kamu rasa nak mati, kalau isteri kamu muda lagi. Nah, buat wasiatlah untuk dia. Dan segi apa? Yang pertama, mata'an, pemberian sagu hati kepada dia. Kalau aku mati, bagilah. Kalau orang Arab dulu, dia musim sejuk, musim panas, biasanya wasiat dia 3 pasang baju sejuk, 3 pasang baju panas kalau dia mati. Contoh-contoh apalah? Benda yang sementara, benda tak lama lah. Bila sementara macam mana? Ilal hauli, kepada cukup haul. Cukup haul setahun lah. Haul lah. Ada orang apa? Ada orang puja hari haul sekarang kan? Dekat Kelantan ada hari haul. Kelantan banyak ni hari haul. Johor dia kat Johor.
Yang ibah tu sama dengan ni. Ibah. Lain. Ini pesanan untuk mati. Mati ya. Pesanan penduduk uzur sangat ni, dia nak berwasiat dalam tempoh edah ni. Dalam tempoh edah. Orang nak mati, orang mati. Bukan orang mati. Nak mati. Maknanya pemberian sagu hati tadi ialah untuk setahun. Maknanya setahun. Ada kelas tak kita belajar sebelum ni? Kita belajar sebelum ni ada 4 bulan 10 hari. Itu Tiba-tiba itu untuk dia punya apa? ni pada ni, ini pun belum baca habis lagi. Ilal hauli ghaira ikhraj, untuk mengeluarkan dia daripada rumah suami tadi setahun. Ayat kita baca ayat berapa pun, 2 atau lebih pada ni, dia kata bila sama ayat ni, wallazina la yutawaffawna minkum, sama bila nak mati tadi, wasiat pastikan bini isteri kamu menahan diri daripada kahwin dan keluar rumah dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Sama ayat tu ya, ayat berapa ayat? Ayat 234 sama. Wallazina yutawaffawna minkum, tadi sama kan? Wa yazaruna azwaja, pasal yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Tahan diri kamu untuk 4 bulan 10 hari, tak boleh keluar rumah suami, tak boleh pakai-pakai, semua kena tempoh dalam tempoh edah ni. Tiba-tiba ayat ni pula sama. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Maknanya setahun tanpa ikhraj, tanpa mengeluarkan oleh wali-wali tadi daripada rumah tersebut, kena setahun. Tadi 4 bulan. Maka ulama-ulama tafsir pun berbahas bab ni. Maka majoriti mereka mengatakan ayat ini ialah ayat mansukh. Ayat yang Allah maksud tapi lafaz ada. Bukankah yang ayat sebelum ni bermaksud dia orang tak boleh kahwin selama 4 bulan 10 hari itu. Tapi kalau lepas tu dia orang nak kahwin, boleh kahwin. Betul. Tapi ayat ni kata dia orang walaupun dia orang nak kahwin, tapi tak mestinya kita halau dia daripada rumah tu. Dia tak kata semestinya kahwin. Ayat ni ayat kata. Tapi kalau ikut ayat sebelum tu, itu maksud dia. Jangan menahan diri yang kahwin. Di sini dia maksud dia. Kalau dia kahwin dalam tempoh masa itu, kita tak boleh usir dia daripada rumah tu. Kalau dia kecuali dia sendiri nak keluar. Ni pula atau dia kahwin, betul lah. Betul. Haji ni pegang pendapat yang ketiga. Pendapat yang sikit. Pendapat yang sikit iaitu Ibnu Jabir daripada tafsir At-Tabari, dia pegang pendapat Al-Jali. Dia kata berbeza, maksud ayat ini berbeza. Tapi majoriti tidak ada. Majoriti tafsir mengatakan ayat ini ayat mansukh. Kerana iddah cuma 4 bulan 10 hari, tapi ayat 240 ni walaupun dia kemudian, tetapi taufiq kepada Quran ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat tanya Sayyidina Osman ketika Sayyidina Osman cetak Quran ni, tulis upah orang tulis. Dia panggil 4 orang yang hebat-hebat tu tulis Al-Quran semula dalam bentuk satu mushaf. Maka salah seorang daripada penulis Zahid Harithah, apa? Hasan bin Sabit ke tak? Yang ketiga yang ni anak Zubair, Abdullah Zubair awak, Abdullah bin Zubair. Tanya Sayyidina Osman, wahai Amirul Mukminin, memandangkan ayat yang paling lewat keluar, yang dia mula-mula keluar ialah mengatakan 4 bulan 10 hari, dan dia membatalkan resam orang Arab Jahiliyah yang setahun ni, maka kenapa kita kekalkan ni? Kenapa kita masih mengekalkan tulisan dalam ni? Sayyidina Osman kata, dia kata pasal zaman Rasulullah lagi dia tak masukkan ayat. Dia masih tulis, walaupun sebahagian sahabat mengatakan dia dari segi lafaz dia masuk, tulisan ada. Maknanya ayat dalam Al-Quran ni 2 kaedah. Yang pertama, masuk makna, tulisan ada. Yang kedua, masuk tulisan, makna ada.
Apa dia makna ada? Makna ada mana-mana hukuman, mana-mana hukuman rejam. Hukuman rejam tidak ada dalam Quran. Kecuali yang ada hukuman yang kisah zaman dulu. Untuk kita tak ada. Tapi hukuman ada. Lafaz tiada, hukum-hukum tetap ada. Berbeza dua keadaan tadi. Satu keadaan makna ada, tulisan tiada, makna ada. Dua keadaan. Jadi macam tadi At-Tabari kata, dia mengatakan macam dia katalah, macam ayat 2 3 4 tadi dia tekankan kepada perempuan. Maknanya perempuan tadi, wahai perempuan, kamu perlu menahan diri kamu daripada kahwin, daripada memakai bauan, perhiasan, keluar rumah kecuali terpaksa dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Pesanan kepada perempuan. Yang ni pula, ayat ni pula pesanan kepada wali ataupun suami dia, pesan kepada dia nanti. Jangan wasiat tu jangan usir dia selepas 100 hari. 10 hari kalau dia nak lepas 4 bulan tu dia keluarlah. Maknanya budaya orang Arab zaman dahulu, sebelum dia bila mati suami, dia apa dipanggil tu, menyusah, berduka cita lah. Berduka cita dalam tempoh setahun. Dengan tanpa tukar pakaian, tanpa, dia bersedih setahun. Maka ayat Quran ini nak membatalkan resah mereka tu dengan mengeluarkan ayat yang seertinya dalam surah An-Nisa pun ada cerita balik ini. Maknanya bila selepas 4 bulan 10 hari tadi, ayat tadi kita kena bagi sagu hati. Tetapi memandangkan ayat dalam surah An-Nisa mengatakan perempuan kematian suami, dia ada faraid dia. Berapa banyak dia? 1/8 kalau ada anak. Kalau tak ada anak 1/4 ada. Maknanya hukum tak ada. Maknanya bila cukup, dia tak ada sagu hati tadi. Mataan tak ada dah. Pasal apa? Pasal dia dah dapat dah 1/8 tadi. Dia dalam tafsir surah Al-An'am lah. Dia membatalkan pun sama juga. Dia membatalkan juga liazwajihim mata'an, apa sagu hati untuk daripada mesti tadi. Jadi sebahagian tafsir mengatakan ayat ini merupakan ayat makna dia masuk, cuma tulisan ada, tetap iddah ialah 4 bulan 10 hari. Cukup 4 bulan 10 hari, maka dia ada 7 bulan lebih lagi kan. 7 bulan lebih lagi tu ikut dia punya usaha lah. Kalau nak keluar ke nak kahwin, dia boleh buat semua lah. Dia boleh keluar lain, maka tidak dosa dia ketika itu. Tidak dosa bagi wali-wali untuk halang dia lagi ketika habis 4 bulan 10 hari, walaupun 100 hari lah tadi, dia duduk rumah suami dia tadi. Sama juga dengan pandangan bila kematian suami, kalau dia bekerja tempoh 4 bulan, macam susah dia kena balik tidur suami. Kalau dia bekerja pun kan, kena balik tidur balik rumah. Tempoh rumah dia tadi. Kecuali yang kalau dia nak lah, kalau dia ada hal-hal lain, anak tiri dia benci dengan dia ke, itu lain cerita lah. Ini kalau keadaan normal. Boleh maka ilal hauli ghairu ikhraj, tanpa pengusiran dia oleh wali-wali dia tadi. Tak boleh usir dia. Walau bagaimanapun fa'in kharajna, walau bagaimanapun jika mereka keluar juga, maka perempuan cukup tempoh sebelum cukup 1 hari dikeluarkan juga, fala junaha alaikum, maka tiada dosa atas kamu. Kamu siapa ni? Ini rufu pada wali-wali dia tadi. Okey dia lah, kata dia dah keluar, cukup tempoh 4 bulan 10 hari dia keluar, tidak dosa bagi dia. Fima fa'alna, tentang apa yang mereka buat, fi anfusi, atas diri mereka tadi. Tak apa dah, pasal mereka pandai sendiri dah. Min ma'ruf, iaitu yang ma'ruf. Uruf dianya jangan langgarlah peraturan-peraturan Allah yang lain. Jangan pernah pakai tudung walaupun berwangi, itu dibenarkan, tapi kena ikut ma'ruf, amalan ma'ruf yang lain. Jangan menjolok, jangan tunjuk berbagai-bagai itulah. Tapi kalau keluar biasa, dia ada masalah apa untuk dia memakai pakaian cantik-cantik ke, ada bauan, perempuan tak boleh lah. Maka untuk beriah-iah tadi tak boleh ketika itu. Wallahu, dan Allah itu azizun, Allah itu maha perkasa.
Kenapa Allah guna Maha Perkasa sini? Kadang-kadang penutup ayat tu Allah biasa Allah kenalkan diri dia. Kadang-kadang Allah alim, wallahu alimun, wallahu ghafurun. Ayat ni Allah guna aziz, perkasa. Kenapa guna perkasa? Bila kita jumpa ayat perkasa ini, supaya Allah nak perkenalkan dia, wahai hamba, aku Maha Perkasa. Kenapa? Dia bagi tahu kita dia perkasa. Dia nak tunjuk dengan kita, kalau kamu lawan aku hukum kamu, kamu tak boleh lawan aku. Jumpa ayat keras. Ayat dipanggil ayat Jalaliyah. Ayat keras. Allah perkenalkan diri dia amat keras, hukuman dia amat keras, orang tak boleh lawan dia. Pasal apa? Menjadi suatu warning. Warning pada pembaca Al-Quran. Kalau kamu lawan dia, tak ikut peraturan dia, aku akan hukum, kamu tak boleh lawan, tak boleh lari pada hukuman aku. Itu aziz. Wallahu aziz. Kalau baca ayat yang mana, jumpa ayat Allah macam ni, kita tengok ayat sebelum itu, dia mesti Allah warning kepada orang-orang yang berani langgar peraturan dia, dia akan hukum. Maka bila kita macam ni, sedarlah, oh Allah hukum, punya Allah Maha Perkasa. Kalau aku buat juga Allah hukum aku, tak boleh, aku nak lari daripada hukuman dia. Kena fikir sampai tahap tu bila baca ayat-ayat semacam ini. Sifat yang kedua, Allah juga mengenalkan sifat lembut dia. Hakim, aku juga maha bijaksana. Maha bijaksana, setiap yang aku buat ini, walau kamu rasa menyusahkan kamu, tapi ada hikmah dia. Bijaksananya Allah. Kalau aku hukum kamu pun, ada hikmah untuk menyelamatkan kamu di hari akhirat. Aku hukum kamu dunia untuk hapus dosa dunia. Bila hari akhirat, kamu dosa dah. Itu Allah bijaksana. Setiap yang Allah buat hukum, setiap yang Allah nyatakan apa-apa peringatan, maka dengan bijaksananya Allah, Allah ada hikmah yang tersendiri. Dan setiap tulisan Allah, katakan Allah itu memang dia penuh maha bijaksana. Boleh Okey, 2/1. Walil mutallaqa, sama lagi ni. Walil mutallaqati, dan bagi-bagi wanita-wanita yang diceraikan atau mati tadi. Bagi wanita-wanita yang diceraikan, bagi wanita isteri-isteri yang diceraikan. Ini bukan mati ni. Kisah perceraian pula, umur munazimah bahagian perceraian juga. Mana apa dia? Mata lagi, mata bil ma'ruf, maka pemberian dengan cara yang ma'ruf. Kena ingat, berapa ramai orang kita yang bercerai yang ada hadiah? Tak ada kan? Kalau yang ada punya pelik lah. Kalau yang ada tu mesti bergaduh sampai keturunan lah. hingga mati bergaduh lagi. Nah, tengok jauh dengan undang-undang Allah, jauh dengan umur munazimah. Tak, kalau dia ni orang masuk ayat ni, kalau kita buat berdosa Khilaf. Khilaf ulama juga. Sebahagian besar mengatakan berdosa. Bab ni memang wajib nak mengatakan. Nak jaga. Pasal apa dia pegang pada wajib? Pasal tujuan bercerai nak pergi syurga. Bukan bercerai ini nak suruh perempuan masuk neraka. Bukan. Bercerai tadi kalau bergaduh, hilang peluang nak pergi ke syurga. Tujuan bercerai, perempuan nak cari pasangan lain supaya dapat bimbing dia ke syurga. Lelaki pula dapat cari pasangan lain, boleh bimbing dia bersama-sama pergi ke syurga. Itu hikmah bercerai. Lepas tu bila bercerai ini, kena bagi perempuan suka dengan si suami dia tu. Ada macam tu. Ada sejarah dia, riwayat. Saya pernah baca. Dan banyak orang yang bawa riwayat ni. Riwayat macam dia kata contoh yang banyak ahli-ahli tafsir kaitkan ialah dengan kisah Sayyidina Hasan, anak Ali, adik Husain. Dia ni orang paling ramai ketika tu kahwin. 60 kali bercerai. Dia kahwin cerai. Tapi setiap dia cerai, dia bagi lumayan. Dia kaya. Sampai ke 100,000 dinar dia bagi. Tidak ada perempuan yang Sayyidina Hasan ceraikan tak suka. Semua suka gembira dia cerai dia. Pasal apa? Banyak dapat. Kalau kita macam itu sepatutnya. Suka bercerai pasal dapat banyak perempuan. Dapat Apa orang satu? 60 kali. 60 kan? 60 kali lah. Ini pendapat lah dari riwayat. Tak ada dalil pun, sejarah tak ada dalil pun.
Ceritanya begitulah. Maknanya ada juga asar mengatakan Sayyidina Ali pesan kepada sahabat dia, kalau kamu nak kahwin jangan kahwin dengan Hasan, cucu aku. Dia pesan macam tu atau ceritanya tu. Maknanya nak cerita nak kait dengan dia, sepatutnya kita tengok. Kalau bercerai suka. Pasal apa? Pasal dua-dua tu berbaik, mampu pergi ke syurga Allah. Tengok ayat ni. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Bagi wanita-wanita diceraikan, mata'un bil ma'ruf, maka pemberian sagu hati dengan cara yang amat-amat berpatutan, ikut qadar lah. Kalau orang kaya, ikut tengoklah. Kalau perempuan kaya, lelaki kena pandai-pandai lah, sesuai dengan taraf perempuan tadi. Kalau lelaki kaya pula, ikut balance yang lebih adil, ma'ruf. Maknanya timbang tara yang cukup di antara kedudukan keuangan di antara mereka kedua tadi, supaya menimbulkan suka hati yang pasangan yang bercerai tadi. Mana nak bagi Ustaz? Boleh? Masa nak bagi mut'ah macam mana? Cara dia atas perbincangan kita lah, atas kita fikir lah. Atau kalau lebih detail pergi tanya hakim, tanya apa yang patutnya taraf isteri saya nak bagi hadiah dengan dia. Bagi setiap kali bagi Tesla sebiji ke. Tesla tak mahal sekali, 200,000 ya. Bagi Tesla sebiji 200,000. Masa apa yang disuruh bagi? Pasal nak wujudkan tidak bermusuh. Okey, nak bagi kembali balik. Dia nak bagi kembali balik ke? Rujuk balik. Dah habis rujuk dah. Tempoh dah habis dah. Tempoh dah habis. Kalau tempoh dah habis tadi, sebab tu duduk serumah. Bila duduk serumah tadi, ada kemungkinan masing-masing fikir menyesal masing-masing dan bersama, maka rujuk balik. Bila sampai ke tahap lebih tempoh berapa lama? 3 bulan. 3 kali 4 bulan mati. 3 kali cuci tadi, maka ketika itulah dia balik semula. Sebab tak boleh duduk asing-asing masa apa dipanggil tu? Cerai talak 1 atau talak 2 tadi. Dia kena pasal masing-masing menilai diri ketika itu. Dan wali tak boleh halang, kita baca ayat dulu lah. Wali tak boleh halang pasal dia dah berubah dah ketika itu. Dia berlaku tak sebaliknya lah. Yang berlaku keadaan sebalik. Keadaan tidak ada orang yang mesra lepas bercerai. Masing-masing isteri aibkan suami dia, bekas suami dia. Dah. Kenapa berlaku macam ni? Kenapa? Apa ibrah dia? Kenapa berlaku tu? Pasal solat tak jaga tadi. Itu dia. Bukan solat aja, umur muslim tak jaga. Solat, apa lagi? Puasa, haji, zakat, semua sekali benda tu tak jaga, maka kecuaian, kezaliman akan berleluasa. Tidak ada apa bagi dia dengan pasal apa? Hubungan dia dengan Allah tiada. Dia saja mengaku Allah Tuhanku, kata, tapi hanya di mulut saja. Tapi dalam hati dia mungkin dia rasa, tapi Allah jauh sangat dengan dia. Kita kena jagalah, patut kita kena jaga babak babak umur muslim. Betul, jelas. Ayat jelas. Menghalang, tapi kalau tak halang, ada betul lah. Mata'un bil ma'rufi haqqan. Haqqan ini merupakan hak lah, hak dia, hak kewajipan alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak bertakwa, maka kena bagi hadiah tadi. Supaya apa? Supaya takut dengan Allah, dua-dua berkeinginan pergi ke syurga Allah, tak jaga hukum Allah, maka dua-dua akan buat perkara-perkara kebaikan, maka semua sekali akan insya-Allah akan berjaya pergi ke syurga Allah sebagai memenuhi tuntutan tujuan asas perkahwinan, tujuan asas perceraian ialah kedua-dua tadi nak pergi ke syurga Allah, cuma tak sesuai cara tu, dia kena cari orang lain yang boleh sesuai dia pergi ke syurga Allah. Boleh? Kena jagalah tu. Usahalah kepada kawan-kawan kita, ke anak kita, jangan wujudkan pergaduhan tadi. Dia fikir. Ayat 242. Kazalika, dan demikianlah. Kazalika, dan demikianlah. Demikian apa? Demikian peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala. Allah Maha Allah Aziz, Allah Hakim, dan juga cara-cara pemberian mut'ah tadi. Maka demikianlah, yubayyinullahu, Allah menerangkan lakum bagi kamu,
ayatihi, dari bukti ayat-ayat dalam Al-Qurannya, ini merupakan cara-cara hukuman yang Allah telah tetapkan. Kenapa? La'allakum ta'qilun, agar kamu semua menggunakan akal kamu yang waras, menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan kamu. Maka akal kamu berdasarkan Al-Quran itu akal yang waras, akal yang ada muttaqi tadi, akal yang ada kekuatan, akal yang ada ruh Al-Quran. Kita baca itu tadi, akal yang tidak ada ruh Al-Quran seumpama binatang ternakan, macam binatang ya, orang tak ada Quran ni. Bahkan lebih teruk lagi. Tapi orang yang menggunakan akal yang waras, menggunakan dalam bukti yang Allah cerita tadi, itulah menggunakan akal dia. Penat juga Ayat 23 tu hanya balik semula kepada jihad infak. Bila dah pastikan umur muslihah berjaya, umur munazimah berjaya, orang itu tidak akan berlari daripada infak dan jihad. Balik semula. Kalau benda dua tadi berjaya, umur muslihah berjaya, umur munazimah berjaya, maka tahap ujian Allah sekali lagi ialah mereka tak sayang nak menghabiskan harta dia, masa dia, keberanian dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita rasa takut, maka nak perang pun takut mati, nak perang takut mati, siapa nak jaga anak-anak semua sekali. Pasal hubungan dengan Allah tiada, maka kasih sayang kepada Allah tak bagi. Apa tu dia ayat ni, ayat mengenai orang yang lari di medan perang, orang yang takut untuk berjihad, orang yang sayang harta nak berinfak. Maka golongan ini punca dia ialah kegagalan mereka untuk umur muslihah dan umur munazimah. Pasal dalam surah Al-Baqarah bahagian kedua ini ada 4 perkara, umur muslihah, umur munazimah, jihad dan infak, dia yang saling berkait. Dan selepas ayat 23 ini hingga hujung, dua tu ya, jihad, infak, dua perkara pokok. Maka penting sangat dua perkara ni. Jihad pula, jangan ingat jihad untuk perang saja, jihad untuk mempelajari, menyebar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa tidak ada apa bagi kita lebih sayang dengan Allah, kita akan gunakan seluruh kemampuan kita ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita akan jumpa balik minggu depan pada ayat 243 itu ayat ya. Alhamdulillah, masyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hina ila sawa'is sabil. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.